nay là thứ bảy, anh đi vào ba, nhạc lên là em nhảy, em selfie với ba. Tối hôm qua còn đang trên phường nhìn mặt. Sejarah Imam Syafi'i. Pemikiran fikah mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup di zaman pertentangan antara aliran Al-Hadis cenderung berpegang pada teks hadis dan Al-Arai cenderung berpegang pada akal fikiran atau ijtihad. Beliau belajar dari Imam Malik sebagai tokoh ahli hadis dan Imam Muhammad bin Hasan Ash-Shabani sebagai tokoh Al-Arai yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Syafi'i menolak istisah dari Imam Abu Hanifah maupun musalah dari Imam Malik. Walau bagaimanapun, Imam Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas berbanding Imam Malik. Meskipun perbezaan dari kedua mazhab tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, usul al-fiqh dan hadis di zamannya membuatkan mazhabnya memperoleh banyak pengikut dan kealiman diakui oleh ramai ulama yang hidup sezaman dengannya. Dasar kitab Imam Syafi'i. Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab Usul al-Fiqh al-Risalah dan kitab Fiqh al-Ummah. Di dalam buku-buku tersebut, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan perisi mazhab serta beberapa contoh merusukkan hukum fiqhiyah yang bersifat cabang. Asal-asal mazhab yang pokok ialah berpengaruh pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dari segi Al-Quran, tafsir secara lahirnya jika tidak ada yang menegakkan bahawa yang dimasukkan bahawa erti lahirnya, Imam Syafi'i pendapat sekali selalu mencari alasan dari Al-Quran dan menetapkan hukum Islam. Dari segi As-Sunnah, Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak diketahui rujukan dari Al-Quran. Namun, Imam Syafi'i sangat kuat berpembelaan terhadap Sunnah sehingga dijuluki Nasir As-Sunnah, pembela Sunnah Nabi. Dari segi ijma', para sahabat Nabi yang tidak diketahui ada prinsip tentang itu. Ijma' yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, kerana menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Dan dari segi qiyas, dalam Al-Risalah tersebut sebagai ijtihad, apabila dalam ijma' tidak juga diketahui hukumnya. Akan tetapi Imam Syafi'i menolak dasar ijtihad dan istilahnya sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. Qaulul Qadim dan Qaulul Jaddi. Imam Syafi'i pada awalnya pernah tinggal menetap di Badah. Selama ia menetap di sana, ia mengeluarkan ijtihad-ijtihadnya yang biasa disebut dengan istilah Qaulul Qadim, pendapat yang lama. Ketika kemudiannya, Imam Syafi'i pindah ke Mesir kerana kemunculan aliran Mu'tazilah yang telah berhasil mempengaruhi kekhalifahan. Ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeza dengan yang sebelumnya ditemui di Badah. Ia kemudian mengeluarkan ijtihad-ijtihad baru yang berbeza atau yang biasa disebut dengan ijtihad Qaulul Jaddi, pendapat yang baru. Imam Syafi'i berpendapat bahawa Qaulul Jaddi tidak bererti menghapuskan Qaulul Qadim. Jika terdapat kondisi yang cocok baik dengan Qaulul Qadim atau dengan Qaulul Jaddi, maka dapat digunakan salah satunya. Dengan demikian, kedua qaulul tersebut sampai sekarang masih tetap dianggap berlaku oleh para pemegang mazhab Syafi'i. Penyebaran Imam Syafi'i. Penyebaran luas pemikiran mazhab Syafi'i berbeza dengan mazhab Hanafi dan mazhab Malik. Ia banyak dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan. Pokok fikiran dan prinsip dasar mazhab Syafi'i terutama disebarluaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Murid-muridnya utama Imam Syafi'i di Mesir yang menyebarkan dan mengembangkan mazhab Syafi'i pada awalnya adalah Yusuf bin Yahya al-Buwati, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani,
Rabi bin Sulaiman Al-Marawi. Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal sebagai ulama hadis terkemuka dan pendirian fiqh mazhab Hanbali juga pernah belajar Imam Syafi'i. Selain itu, masih banyak ulama-ulama yang kemudiannya yang mengikut dan turut menyebarkan mazhab Syafi'i. Antaranya ialah Imam Abdul Al-Hasan Al-Ash'ari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasir, Imam Bahaqi, Imam Turmuzi, Imam Ibnu Majah, Imam Tabari, Imam Ibnu Hajar Al-Ashqalani dan selainnya. Mazhab Syafi'i umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif antara mazhab-mazhab fiqh Sunni yang lain, di mana berbagai-bagai ilmu keislaman telah berkembang berkat dengan metodologi hukum Islam dari para penyokong mazhab ini. Kerana metodologi yang sistematik dan tinggi tingkat ketelitian yang dituntut oleh mazhab Syafi'i, terdapat banyak ulama dan penguasa di dunia Islam yang telah menjadi penyokong setia mazhab ini. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruhan mazhab-mazhab ahli sunnah wal jamaah di dalam bidang mereka masing-masing. Di dalam salah satu kitab mazhab Syafi'i terdapat pengharaman Imam Syafi'i rahimahullah tentang perkara yang disebutkan di atas sebagaimana ketegasan beliau dalam fatwanya yang bermaksud dan dilarang, yakni ditegah atau makruh menyediakan makanan pada hari pertama kematian, hari ketiga dan seterusnya sesudah seminggu. Dilarang juga membawa makanan ke kuburan. Antara salah satu fatwa yang terdapat di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah berkaitan dengan kenduri arwah. Majlis kenduri arwah lebih dikenali dengan berkumpul beramai-ramai dengan hidangan jamuan, yakni makanan di rumah si mati. Kebiasaannya diadakan sama ada pada hari kematian, di hari kedua, ketiga, ketujuh, ke-40, 100 dan lebih dari itu. Bagi mereka yang fanatik dengan kepercayaan ini atau kepada si mati, malangnya mereka yang mengerjakan perbuatan ini tidak menyadari bahawa terdapat banyak fatwa-fatwa dari Imam Syafi'i dan para ulama besar dari kalangan yang bermazhabkan Syafi'i telah mengharamkan dan membid'ahkan perbuatan atau amalan yang menjadi tajuk perbincangan dalam topik ini. Imam Syafi'i dan jumhur ulama-ulama besar yang berpegang kepada mazhab Syafi'i dan berlandaskan kepada hadis-hadis sahih, mereka menfatwakan bahawa yang sewajarnya menyediakan makanan untuk keluarga si mati adalah jiran, kerabat si mati atau orang yang datang menziarahi si mati, bukan keluarga, yakni ahli si mati sebagaimana dalam fatwa Imam Syafi'i yang bermaksud, aku lebih suka jikalau jiran si mati atau saudara mara si mati menyediakan makanan untuk keluarga si mati pada hari kematian dan malam kematiannya, sehingga menyenangkan mereka. Sesungguhnya itu adalah amalan yang sunnah.